Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Akta Anti Lompat Parti perlu ditambah baik dipinda. Ahli Bersatu tidak yakin parti mampu bertahan. Syed Saddiq tidak perlu tinggalkan Presiden Muda. PRU depan saya boleh bertanding di bawah logo mana-mana parti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dengan Raja Jordan Raja Abdullah II di luar sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam di Riyadh. Perdana Menteri berkata pertemuan beliau bersama Raja Abdullah II berlangsung dalam suasana penuh santai dan harmoni. Katanya pertemuan itu juga membibitkan lagi peluang kerjasama dua hala Malaysia-Jordan selain lawatan peringkat tertinggi kedua negara pada 2024 dan kerjasama sektor swasta, khususnya teknologi drone dan kerjasama ketenteraan. Kami turut membincangkan keperluan untuk menangani ketegangan di tebing barat dan Baitul Maqdis, terutama serangan oleh pendatang Israel terhadap penduduk Palestin. Menurut Anwar, pertemuan itu antara lain membincangkan usaha untuk menghentikan perang di Gaza selain membincangkan mengenai krisis kemanusiaan yang menjejaskan penduduk yang tidak bersalah di rantau itu. Akta Anti Lompat Parti perlu ditambah baik kelompongannya bagi mengatasi kejanggalan yang berlaku apabila 4 ahli Parlimen Perikatan Nasional menukar sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, insiden 4 ahli Parlimen PN menukar sokongan baru-baru ini sedang menguji kejituan pelaksanaan akta berkenaan. Katanya adalah amat jangkal jika ahli Parlimen pembangkang menyertakan sokongan kepada kerajaan namun ia tidak membawa kesan kepada kedudukan kerusi mereka. Adalah janggal juga jika seseorang ahli Parlimen pembangkang yang berlawanan dengan parti mereka tetapi pada masa sama berada dalam kelompok pembangkang. Oleh itu, kejanggalan berkenaan perlu dilihat semula melalui pindaan tertentu. Akta Anti Lompat Parti perlu diperhalusi semula kerana sebelum ini kita tidak pernah berhadapan situasi sebegini. Ia perkara baru. Maka saya harap akta ini akan diperbaiki atau dipinda. Jumaat lalu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dilaporkan menggesa supaya Akta Anti Lompat Parti dikaji semula. Berikutan terdapat kelemahan susulan tindakan 4 ahli Parlimen parti itu yang menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri namun kekal bersama parti. 4 pemimpin terbabit ialah ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, ahli Parlimen Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman, ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli Parlimen Zeli Zahiri Kecil. Ditanya bila waktu sesuai untuk penambahbaikan Akta Anti Lompat Parti itu, Ahmad yang juga ahli Parlimen Pontian berkata ia boleh dilakukan pada bila-bila masa. Katanya semua akta termasuk perlembagaan boleh dipinda pada bila-bila masa jika ada keperluan. Ahmad yang juga Timbalan Menteri Kewangan 1 berkata, penambahbaikan serta pindaan terhadap Akta Anti Lompat Parti itu juga penting bagi mengelakkan kejanggalan berlaku antara ahli Parlimen yang menukar sokongan peserta parti lama yang dinaungi. Katanya adalah amat janggal apabila ada ahli Parlimen tidak bersetuju dengan kita parti tapi kita tidak dapat pecat dia dan hanya boleh digantung sahaja. Ini kerana memecah ahli Parlimen yang menukar sokongan akan menyebabkan parti berkenaan kehilangan kursi dan pilihan raya kecil perlu diadakan mengikut Akta Anti Lompat Parti. Ramai dalam kalangan ahli Parti Peribumi Bersatu Malaysia tidak lagi mempunyai keyakinan parti itu mampu bertahan sehingga pilihan raya umum ke-16. Pemimpin kanan yang enggan namanya disiarkan mendakwa situasi itu berlaku susulan siasatan dan pendakwaan terhadap beberapa pemimpin parti yang dikaitkan dengan kes pengubahan wang haram Jana Wibawa. Katanya mereka tidak yakin Bersatu akan mampu bangkit daripada kesan pertuduhan besar kes Jana Wibawa dan mungkin Bersatu tidak akan mampu bertahan sehingga PRU akan datang. Susulan kebimbangan itu juga, sumber yakin ada 5 lagi ahli Parlimen daripada Bersatu akan mengisytiharkan sokongan masing-masing terhadap kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat. Katanya semuanya bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh pihak yang memujuk untuk meyakinkan mereka supaya menyokong kerajaan. Beliau mendakwa tindakan menyokong kerajaan perpaduan bukan sahaja akan membabitkan dalam kalangan ahli Parlimen. Katanya sebaliknya ada ahli Dewan Undangan Negeri, ketua-ketua bahagian dan yang memegang jawatan dalam sayap juga sedang menunggu masa untuk menyatakan sokongan terhadap kerajaan. Berdasarkan maklumat yang diterima daripada ketua bahagian dan ahli Bersatu yang lain, kebanyakan ahli dan segelintir pemimpin Bersatu sudah mula mengatur langkah untuk menyokong kerajaan. Katanya cuma kini sama ada 5 orang yang disebut tadi akan mempengaruhi rakan mereka yang lain atau parti akan cuba mengembalikan keyakinan mereka. Ada maklumat kata jumlah ahli Parlimen Bersatu yang akan menyokong kerajaan seramai 11 orang, tetapi saya yakin hanya 9 dengan 4 sudah mengumumkannya, tinggal lagi 5. Mengulas lanjut, sumber itu menyokong dakwaan seorang blogger
yang mendakwa harga setiap wakil rakyat bersatu adalah di antara 4 juta hingga 6 juta ringgit setiap seorang. Katanya mereka yang mengisytiharkan sokongan ini ada beberapa faktor, bukan sebab wang semata-mata, tetapi wang adalah di antara motivasi utama mereka. Selain itu, ada juga kemungkinan yang mahu melindungi diri daripada didakwa dalam apa-apa kesalahan. Ditanya sama ada dakwaan Perikatan Nasional terdapat broker politik yang cuba membeli ahli parlimen untuk menyokong kerajaan, sumber itu berkata perkara itu sudah pasti berlaku dan dikukuhkan lagi dengan usaha Perdana Menteri sendiri yang mengutuskan surat dan meminta semua ahli parlimen bersama menyokong kerajaan. Setakat ini, 4 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan dengan antara lain alasan diberi demi memastikan peruntukan disalurkan kerajaan kepada rakyat dalam kawasan masing-masing. Tindakan itu dimulakan ahli parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, disusuli ahli parlimen Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman, sebelum ahli parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli parlimen Jeli Zahari Kecil menyusul. Susulan itu, pihak bersatu akan membuat laporan polis serta pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dalam masa terdekat berhubung penyataan penarikan sokongan pemimpinnya kepada kerajaan. Ia susulan dakwaan kemungkinan terdapat tawaran habuan lumayan yang diberikan kepada mereka sehingga mengubah pendirian sokongan kepada kerajaan pimpinan Anwar. Barisan Nasional mengumumkan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Tan Sri Jeneral Raja Muhammad Afendi, Raja Muhammad Noor sebagai calon parti itu sempena pilihan raya kecil Parlimen Kemaman. Perkara itu diumumkan Pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, pada sidang akhbar pengumuman calon BNPRK P040 Kemaman di Menara Dato' On. Ahmad Zaid berkata keputusan itu dibuat dengan persetujuan dengan ketua-ketua UMNO bahagian, ketua wanita, pemuda dan puteri bahagian seluruh Terengganu. Katanya, kami merasakan bahawa tiba masanya UMNO meletakkan seorang tokoh mewakili BN di Kemaman. Tokoh ini telah banyak berjasa kepada negara di luar bidang politik dan beliau telah menyatakan kesediaannya untuk menawarkan diri atas TKBN. Dalam pada itu, Ahmad Zaid berkata, Raja Muhammad Afendi mempunyai latar belakang yang sangat kuat dalam ketenteraan dan telah melalui kejayaan profesional dengan begitu gigih. Katanya, secara pribadi saya amat mengenali beliau ketika menjadi Menteri Pertahanan. Kita yakin calon ini nanti dapat membawa perubahan di Kemaman. PRK Kemaman diadakan selepas Mahkamah Pilihan Raya Negeri membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada Pilihan Raya Umum ke-15. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan PRK Parlimen Kemaman pada 2 Disember, manakala hari penamaan calon pada 18 November ini. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Said Abdul Rahman tidak sepatutnya mengosongkan jawatan sebagai Presiden Ikatan Demokratik Malaysia kerana parti itu masih memerlukan kepimpinannya. Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim berkata, meskipun aku keputusan dibuat oleh bekas Menteri Belia dan Sukan itu, beliau yakin Syed Saddiq akan kembali mewarnai arena politik tanah air dalam membawa idealisme anak muda negara ini. Katanya, saya melihat Syed Saddiq ini mempamerkan satu idealisme orang muda, di mana orang muda jika kena hukum dengan secara terhormat terhenti jadi presiden, tindakan dia bercuti adalah untuk membolehkannya memberi perhatian kepada kes yang dilihat agak berat. Namun begitu, bagi saya dia tidak patutlah bercuti sebab kepimpinannya masih diperlukan dalam membawa idealisme orang muda yang mahu melihat satu keadilan sama rata diberi perhatian. Syahidan berkata Syed Saddiq adalah wakil rakyat yang turut memperjuangkan peruntukan sama rata diberi kepada semua ahli parlimen termasuk Blok Pembangkang. Katanya dia memperjuangkan peruntukan sama rata, kerajaan dan pembangkang, namun idealisme orang murid itu terpaksa dibuat dengan satu pengorbanan yang besar oleh beliau. InsyaAllah beliau akan kembali kerana dia masih muda dan tiada masalah untuk dia terus berada dalam arena ini. Kami Perikatan Nasional menyokong beliau, malah saya sendiri menyokongnya. Pada Khamis lalu, Syed Saddiq diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi menjalani hukuman penjara 7 tahun, 2 kali sebatan dan denda 10 juta ringgit selepas didapati bersalah atas tuduhan pecah amanah, salah guna wang dan pengubahan wang haram dana Angkatan Bersatu Anak Muda Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Sesudah hukuman itu, Syed Saddiq mengumumkan mengosongkan jawatan Presiden Muda berkuat kuasa serta-merta untuk membesarkan nama daripada sabitan hukuman mahkamah ke atasnya. Malah beliau juga tidak akan terbabit dalam politik muda sepanjang tempoh berdepan kes di mahkamah. Jawatan Presiden Parti itu kini dipangku timbalan Presiden Amirah Aisyah Abdul Aziz yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Puteri Wangsa. Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman tidak menyesal kerana masih mempertahankan kursi parlimennya walaupun telah digantung selama 6 tahun daripada Bersatu. Suhaili berkata sokongannya terhadap kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dalam masa sama masih kekal bersama Bersatu bukan menandakan karier politiknya telah tamat. Katanya pada pilihan raya umum akan datang, saya boleh bertanding di bawah mana-mana logo dan insyaAllah saya akan menang kerana saya telah melakukan ini demi kepentingan rakyat. Suhaili juga dilaporkan mendakwa sokongan lebih kuat diterimanya di Labuan selepas dia menjelaskan kepada anggota Bersatu bahawa dia akan kekal bersama parti itu sebelum keputusan penggantungan dibuat.
Katanya, adakah saya rasa bersalah? Kenapa perlu rasa bersalah? Saya tidak khianat parti kerana saya masih setia kepada parti. Saya tidak tinggalkan kapal, tapi kapal itulah yang tinggalkan saya apabila pimpinan membuat keputusan untuk membuang saya, menggantung saya selama 6 tahun. Jadi, yang mana satu? Berikutan layanan yang diberikan ke pimpinan bersatu. Suhaili berkata adalah mustahil dia akan bertemu mereka. Suhaili juga menegaskan dia melakukan perkara yang betul apabila pengundi di kawasannya kini menerima peruntukan sebanyak 4 juta ringgit selain peruntukan lain yang disalurkan dengan garis panduan yang ketat. Katanya, saya hanya melakukan perkara yang betul setelah menyemak dengan pengundi saya beberapa bulan sebelum saya membuat pengumuman ini. Saya beritahu mereka apabila tamat tempoh 12 bulan daripada tarikh saya dipilih dan jika saya masih belum menerima peruntukan, saya akan menyokong kerajaan demi peruntukan itu. Saya tidak boleh terus memberi alasan tidak mempunyai peruntukan kerana saya dalam pembangkang. Pada tahun pertama, kita boleh beritahu mereka, jangan risau tahun depan kita mungkin dalam kerajaan, sila tunggu. Tetapi selepas tahun, adakah saya akan mengulangi cerita yang sama? Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin minggu lalu berkata parti itu akan membuat laporan kepada Polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atas dakwaan rasuah dan ugutan susulan tindakan 4 ahli parlimennya menyokong kerajaan. Bagaimanapun, Suhaili menolak dakwaan bahawa peruntukan yang diterimanya sebagai balasan menyokong Anwar merupakan satu bentuk rasuah. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.